Israel menetapkan garis merah. Netanyahu menolak pelan Hala 7 terbaru untuk Gaza ketika tekanan global semakin meningkat. Satu laporan baru mempertikaikan dakwaan kebuluran di Gaza dan seorang lagi calon anti-Israel meraih kemenangan besar di Michigan. Pertaruhannya semakin tinggi. Kami akan kupas semuanya di Kuat. Selamat kembali semua ke Kuat di sini dari Baitul Maqdis membincangkan segala yang berlaku minggu ini. Dan bersama kita seorang pengacara bersama jemputan Jesse G. Nama yang sangat hebat. Ia seperti nama bintang Hollywood. Terima kasih kerana bersama kami. Seperti yang anda tahu, Jesse ialah seorang aktivis yang baru-baru ini berhijrah ke Israel. Baiklah para wanita, ada banyak perkara untuk dibincangkan. Tetapi mari kita mulakan dengan rancangan yang dipanggil Pelan Damai Gaza. 15 perkara yang telah ditolak oleh Netanyahu. Israel menolak dokumen 15 perkara. Itu, tentera Israel tidak akan melakukan sebarang pemunduran sehingga Hamas dilucutkan senjata. Dan apabila saya katakan pelucutan senjata Hamas, itu bermaksud senjata berat, senjata kurang berat dan senjata ringan. Semua jenis senjata. Dan kita bercakap tentang pelucutan sebenar, bukan pelucutan palsu. Sekarang, saya telah diwawancara tanpa henti mengenai perkara ini sepanjang 24 jam yang lalu. Kerana apa yang berlaku di sini ialah Trump telah mencadangkan pelan 15 perkara. Ingat, kita ada pelan 20 perkara tahun lepas. Dan sekarang kita ada pelan 15 perkara. Jadi, 5 perkara telah dikeluarkan. Baiklah, mari kita lihat apa 5 perkara itu kerana saya sendiri pun tak ingat. Tapi yang penting ialah Netanyahu telah menolaknya sepenuhnya. Dan soalnya ialah, adakah terdapat unsur-unsur yang tidak patut kita tolak? Patutkah kita tolak semuanya? Atau adakah kita menolaknya sekarang kerana pilihan raya akan datang? Dan itulah sebenarnya soalan yang telah diajukan kepada saya dan saya rasa itu soalan yang adil. Betul. Sekarang jawapan saya ialah kita tidak akan pernah sama sekali di Israel bersetuju untuk berundur apabila mereka belum dilucutkan senjata. 100%. Dan apabila anda melihat kepada perkara-perkara perlucutan senjata, ia menyatakan mereka boleh mengekalkan Hamas. Kumpulan pengganas dibiayai dan dikendalikan oleh Ikhwanul Muslimin boleh menyimpan senjata peribadi atau senjata seperti pertahanan. pindaan kedua. Seperti Kalashnikov. Adakah itu senjata pertahanan? Apa maksud senjata pertahanan di sini? Jadi persoalannya, adakah kita menolak rancangan itu? Adakah Netanyahu menolak rancangan itu kerana urutan pelaksanaannya? Dalam arti kata lain, baiklah, kamu letak senjata dulu dan kemudian kami akan berundur. Yang mana sangat masuk akal bagi saya, kerana kami bukan yang memulakan perang ini semua. Dan kita sebenarnya sudah memenangi perang itu. Jadi kenapa kita perlu berundur sebelum mereka dilucutkan senjata? Itu bukan caranya apabila Anda menang dalam satu konflik. Baiklah, dan perkara kedua ialah, adakah kita sebenarnya melakukan beberapa perkara secara senyap, tetapi Netanyahu seolah-olah membuat kenyataan yang bombastik kerana ia baik untuk beliau dari segi pilihan raya. So Shana, bagaimana pendapat awak? Saya rasa semua yang awak katakan memang tepat dan saya rasa pertama sekali satu-satunya perkara yang mungkin saya ingin tegaskan sedikit ialah saya rasa ia bukan soal siapa yang memenangi perang itu. Jika inilah yang Hamas lakukan dengan Gaza, dengan memerintah Gaza, melintasi sempadan kita dan membunuh rakyat kita, kenapa mereka harus keluar dengan jumlah wilayah yang sama? Mereka mesti kehilangan wilayah. Satu-satunya perkara yang mereka pedulikan ialah wilayah. Memang betul, memang patut kehilangan wilayah. Sama ada semuanya seperti yang kita duduki sekarang, saya tak pasti. Tapi selain itu, tidak meluncurkan senjata bukanlah satu pilihan. Ia bukan satu pilihan. Dan RPG bukanlah pistol untuk mempertahankan diri. Memang bukan. Mereka menjual wanita di Gaza. Oke? Mereka menjual gadis dan wanita di Gaza. Mereka menyohokkan makanan sekali lagi. Dan anda boleh lihat party rave jika anda pergi ke Imshin sekali lagi dia memang luar biasa. Dan semua yang dia lakukan sebenarnya adalah mengambil TikTok mereka sendiri dan sebagainya dan menunjukkannya kepada seluruh dunia. Gaza sedang berpesta. Gaza ada buah mangga yang lebih murah daripada yang saya boleh dapatkan. Jadi keseluruhan idea ini adalah, Anda tahu, Barat, bukan Barat, golongan progresif, Anda tahu, sosial demokrat dan sebagainya telah pergi. Qatar telah menjadi sangat taksub dengan naratif bahawa kononnya kita masih menembak kanak-kanak dan masih ada kebuluran. Dan kita sepatutnya tidak melucutkan senjata mereka dan kita sepatutnya berundur. Jadi saya rasa Netanyahu betul apabila dia berkata, selagi masih ada Hamas yang boleh membahayakan kita, kita tidak akan berganjak. Saya rasa itu betul. Dan saya juga rasa dia melakukan sesuatu di belakang tabir dan dia juga sedang menunjukkan pendirian. Saya rasa semua itu benar. Saya setuju bahawa semuanya boleh jadi benar dan saya sering tekankan perkara ini. Ia nampaknya agak mengejutkan bagi sesetengah orang. Apabila anda memulakan perang secara agresif, anda akan kalah. Ya. Bukankah anda patut membayar harga tertentu? Sudah tentu. Atau patutkah kita bermula dari kosong? Tiada apa yang berlaku. Tiada seorang pun daripada mereka yang mati. Mari kita berikan mereka semuanya dan mulakan semula. Dan itulah yang orang harapkan daripada kita. Kita dijangka untuk membayar mereka. Kami menjangka untuk membayar mereka. Kami itu. menjangka anda akan memberi pampasan. Mereka untuk perang yang mereka. JC, awak berada di barisan hadapan dalam hal ini. Saya suka apa yang awak lakukan kerana awak pergi dan awak pada dasarnya berdebat dengan semua pembenci yang muncul.
Saya tak pernah boleh buat begitu. Tuhan memberkati awak. Tidak, saya tahu saya boleh. Tapi saya rasa saya akan sangat tertekan. Tapi awak berada di sana setiap hari berjuang dengan orang yang pada dasarnya antisemit di depan awak. Pembenci Yahudi di depan awak. Bagaimana awak jelaskan perkara ini kepada mereka? Saya rasa ada dua elemen dalam hal ni. Pertama sekali, saya rasa kita tak perlu jelaskan kepada mereka. Okay. Saya sebenarnya rasa mereka tak layak atau berhak mendapat penjelasan. Saya rasa kalau mereka buat kajian yang teliti dari kedua-dua belah pihak, mungkin mereka akan faham dengan lebih baik dan luas tentang apa yang sebenarnya berlaku. Tapi mereka tak buat begitu. Dan kenapa kita perlu jelaskan diri kita? Saya rasa kita dah melepasi tahap itu sekarang. Saya rasa isu dengan pelan induk Trump di Israel itu, saya memang tolak bulat-bulat. Hamas tak sepatutnya ada sebarang senjata. Hamas tak sepatutnya wujud. Tepat sekali. Ya, tak juga. Rancangan yang membiarkan mereka terus wujud adalah bermasalah, apatah lagi bersenjata, ya. Dan kenapa kita perlu buat kompromi lagi seperti yang awak katakan, sedangkan kita bukan yang mulakan perang ini, ya. Kenapa kita di sini membuat kompromi? Kita satu-satunya negara yang orang harapkan begitu. Dan ia tak kira apa yang berlaku. Kembali semula. Awak tahu, 1948, 1967, 1973, konflik di tengah-tengah. Dan entah bagaimana kita sepatutnya bermula seolah-olah tiada apa yang berlaku. Tidak seperti biasa, tapi saya rasa apa yang saya nikmati. Dan ia perkara paling mudah. Nampaknya Israel mengawal AS pula mengawal Israel. Ya, baiklah. Perkara mudah berlaku. Netanyahu kata kepada Trump, bukan kali ini. Jadi, terangkan kepada saya bagaimana kita mengawal Amerika Syarikat atau Amerika Syarikat mengawal Israel. Ia perkara yang sangat asas. Kerana bila anda tanya seseorang, mereka tak tahu nak jawab apa sebab anda sebenarnya telah beritahu mereka selama ini, itulah formula dan naratif anda, semuanya satu penipuan. Anda sendiri pun tak faham apa sebenarnya perkara ini. Dan malah, bila dikatakan bahawa kita dijangka membayar mereka, itu sama saja dengan apa yang berlaku apabila rejim meminta pampasan. Kenapa kita bercakap tentang pampasan? Maafkan saya. Anda datang, anda bunuh keluarga saya, kemudian anda mahu saya panggil pekerja sosial dan kemudian bayar anda. Jerman membayar pampasan kepada UK selama ratusan tahun, Andrews. Yang mulakan. Awak tahu? Ya, betul. Iran bayar kami. Hanya dapat, tidak. Tapi dia cakap benda yang sama kepada Amerika. Beri kami benda itu. Kami sedang membangunkan senjata nuklear untuk memusnahkan kamu. Tapi kamu telah mengebom negara kami. Jadi sekarang, kamu kena bayar pampasan kepada kami. Macam di dunia mana orang-orang ini hidup. Tapi pada masa yang sama, dan inilah yang saya katakan di radio pagi tadi, bahawa kita sedang melakukan sesuatu untuk mengikut semangat satu rancangan ke arah penyelesaian secara aman, sama ada kita percaya atau tidak. Sebagai contoh, asas bagi sempadan aman di Gaza dan Rafah sedang dibina sekarang. Kami telah berhenti menyerang pengganas yang kami tahu berada di sana dalam beberapa hari terakhir. Jadi, saya rasa Netanyahu sedang bermain. Dia seperti, anda tahu, seperti yang kami katakan dalam bahasa Ibrani. Dalam keadaan serba salah, dia benar-benar cuba mengimbangi keadaan antara, anda tahu, saya perlu menjadi tegas kerana ada pilihan raya. Dan anda tahu, seseorang mencadangkan kepada saya pagi ini bahawa dia sedang memikat Parti Nasionalis sayap kanan. Dan saya kata tidak. Seluruh negara tidak percaya bahawa Hamas akan melucutkan senjata. Ia bukan hanya sayap kanan. Ia semua orang kerana kita ada dua mata dan kita bukan orang bodoh. Jadi, mereka pun tidak mengatakan mereka akan melucutkan senjata. Bukan seperti mereka kata mereka akan melucutkan senjata. Tidak, mereka tidak akan melucutkan senjata. Mereka sendiri kata mereka tidak akan melucutkan senjata. Jadi, siapa yang kita patut percaya? Penipu dan pembunuh. Kita sepatutnya percaya pada penipu dan pembunuh. Tapi ia memang mengarut. Juga, seluruh idea tentang keamanan ini, Hamas tidak mahu keamanan. Mereka tidak pernah meminta keamanan. Langsung tiada, matlamatnya bukan keamanan, atau ia hanyalah satu konsep sepenuhnya. Ia seperti sesuatu yang baru. Tetapi memandangkan apa yang berlaku sejak tahun 2005, apabila kita tidak berada di sana, dan apa yang berlaku selepas 7 Oktober, kita memang sangat bodoh kalau buat begitu. Ia benar-benar akan mencemarkan kenangan setiap individu yang terkorban, keluarga mereka, dan seluruh army Israel. Tidak. Tetapi ia memang seperti tindakan membunuh diri. Secara masyarakat, kita bukan begitu. Okey, sekarang kita kekal pada isu Gaza. Seperti yang kita tahu, kerana kita telah berperang selama hampir 3 tahun, berita terkini, tiada kebuluran. Ya, dan sekarang. UNICEF, ya, PBB sendiri telah mengeluarkan satu laporan. Saya tak tahu siapa yang akan dipecat kerana laporan ini dari UNICEF. Mesti ada yang akan dipecat. Kerana nampaknya kadar kekurangan zat makanan di Gaza, saya rasa untuk kanak-kanak atau secara umum adalah antara 0.2% hingga 0.8%, yang sebenarnya lebih rendah daripada beberapa negara Eropah. Dan pada masa yang sama, kita lihat video seperti ini.
Mereka yang mengambil inisiatif. Mereka yang mengambil inisiatif. Mereka. Saya tak tahu tentang hujan itu. Hayya. Ambil gambar orang. Ambil gambar orang. Dan berikan mereka nama. Bawa mereka untuk dihina. Kanak-kanak inilah yang kamu kasihan itu. Kanak-kanak inilah yang kamu kasihan itu sedang duduk di sana. Berani. Itu sangat berani. Orang-orang Malang Kanak-kanak ini, mereka Malang sedang ini bercakap tentang seperti yang kamu katakan, kewujudan Hamas adalah sesuatu yang kita tak patut rundingkan di sini. Lihatlah orang-orang Malang ini. Ada satu lagi klip yang saya lihat tentang kanak-kanak ini yang dipaksa untuk, kamu tahu, kita pernah lihat perkara itu sebelum ini. Kemudian tiba-tiba potong masa makan tengah hari. Dan semua orang duduk bersama pada hari itu makan tengah hari. Gazelwood. Ia memang suka untuk Hollywood. dipercayai. naik tidak. Dan berapa banyak video seperti itu yang telah kita lihat? Sebab saya sendiri telah melihat ratusan video Hamas mengagihkan makanan kepada kanak-kanak Palestin dan kemudian mengambilnya semula dalam masa 5 saat. Berapa banyak yang telah kita lihat? Ya. Dan berapa banyak lagi yang diperlukan supaya orang percaya bahawa itulah yang sebenarnya kita lihat? Ia sangat dibuat-buat, tetapi kita telah melihatnya selama bertahun-tahun. Jika Anda ingin tahu sama ada pernah berlaku kebuluran di Gaza, lihatlah Bisan. Dia semakin berisi. Lihatlah ibu bapa itu. Secara literal, semua orang semakin berisi dan semakin berisi. Semasa kebuluran, Ya. macam mana itu masuk akal? Setiap kali saya tengok video seorang lelaki Gaza yang gemuk menari, saya rasa macam, awak tahu, dia cuba untuk melupakan 5 itu. Ozempic semula jadi. Secara khusus, mereka perlukan Ozempic untuk mengatasi kebuluran. Sedarlah dunia, ini ada skim propaganda PSYOP yang Anda semua telah terperangkap di dalamnya. Dan telah memberikan wang kepada Dan memberikan wang hasil ihsan Qatar dan Iran serta sekumpulan orang jahat dan kejam. Tetapi, pembohongan itu sudah terbongkar, terutamanya jika kita coba bercakap tentang UNICEF dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mereka lakukan perkara yang sama di Afrika. Itu berlaku pada tahun 90-an dahulu. Semua orang percaya cerita kebuluran itu. Jadi sekarang, Anda telah memberitahu seluruh dunia bahwa gambaran kebuluran ialah kanak-kanak Afrika dengan kwashiorkor dan lalat yang dibayar sebagai pelakon. Jadi sekarang, itulah gambaran yang orang ada. Dan Anda tak boleh beritahu saya bahwa seseorang yang 5 kali ganda size saya sedang mengalami kebuluran. Adakah itu kebuluran emosi? Saya tak rasa begitu. Ia tak nampak macam itu. Mungkin mereka ada gangguan pemakanan. Memang betul gangguan pemakanan. Itulah dia. Tidak. Tapi sebenarnya kalau gurauan diketepikan, macam mana sesiapa boleh harap sesiapa setuju dengan apa-apa yang membiarkan Hamas terus memerintah? Lupakan kita Israel untuk rakyat mereka sendiri dan apa yang mereka telah lalui serta bagaimana mereka telah digunakan sebagai bidak. Jadi apa-apa jenis perjanjian damai dengan orang-orang ini, tahu tak macam mana? Ia seperti membuat perjanjian damai dengan para ayatollah di Iran. Ia tidak akan membawa keamanan. Mereka adalah pendera. Perjanjian damai dengan Islamis tidak pernah benar-benar damai. Ia hanya bertahan 5 tahun. Tepat Gencatan senjata sekali. selama 5 tahun. Ia adalah gencatan senjata selama 5 tahun. Tepat sekali. Tiada perkataan dalam bahasa Arab atau dalam leksikon untuk keamanan atau untuk, anda tahu, gencatan senjata kekal. Ia hanyalah gencatan senjata sementara. Ia dipanggil hudna. Dan beralih kepada satu lagi hudna, Iran. Nampaknya keadaan seperti telah membeku. Tiada rundingan pada masa ini. Atau sekurang-kurangnya itulah pengumumannya. Tetapi anda tahu, apa yang orang tidak nampak ialah perlahan-lahan secara ekonomi Iran sedang dicekik. Dan mungkin sebenarnya ini bukan strategi yang buruk, ya. Mungkin ia tidak perlu terlalu bombastik. Maafkan permainan kata-kata itu ya. Saya rasa itu memang benar. Dan saya rasa orang yang mahu mentadbir sebuah negara, sama ada mereka mungkin, anda tahu, kurang jahat, tetapi mereka sebenarnya mahu mentadbir negara, sedang berkata, kita sedang mati. Anda perlu buat perjanjian sekarang juga, ya. Seperti Anda perlu buat perjanjian dengan orang Amerika kerana kita sudah mati secara ekonomi. Dan pada akhirnya, kalau Anda tak boleh makan, Anda tak boleh berjihad. Betul juga, walaupun, ya, dan tetapi apa yang mengganggu saya daripada keseluruhan situasi ini ialah sesuatu yang berlaku 2 hari lalu, iaitu Turki, Pakistan dan Arab Saudi. Kami sangat berharap kepada anda semua, mereka telah menandatangani sejenis pakatan pertahanan. Sekarang, Turki adalah ahli NATO. Jadi anda sekarang menandatangani pakatan pertahanan dengan sekumpulan orang lain. Dan teka apa? Tidak sampai 24 jam pun, Menteri Luar Pakistan tampil menyatakan Israel tidak sepatutnya wujud. Dan saya ingin mengingatkan semua orang, kembali kepada Gaza, bahawa Turki berada dalam apa yang dipanggil Lembaga Keamanan Sempadan di Gaza. Dan mereka baru sahaja menandatangani perjanjian dengan sebuah negara yang mengisytiharkan bahawa kita tidak sepatutnya wujud. Tidak, Turki adalah kuda Trojan. Saya tidak. Turki bukan kawan kita. Turki bukan sekutu kita. Mereka sudah lama tidak menjadi sekutu. Dan saya tidak percaya sepatah pun kata-kata mereka yang kononnya positif. Mereka kini menjadi wajah yang boleh diterima bagi Ikhwanul Muslimin. Dan mereka berada dalam NATO. Apa yang kita perlu lakukan? Mereka berada di pusatnya. Mereka memang pusatnya sekarang. Maksud saya, kita telah bercakap tentang Qatar, tetapi sekarang mereka terpaksa keluar. Mereka semua sebenarnya berada di Turki. Itu adalah pusat mereka dan segalanya. Tidak. Jangan risau tentang itu. Jangan risau tentang itu.
Turki baik-baik saja. Turki baik-baik saja. Mungkin tanya orang Cyprus tentang bagaimana keadaan di utara dengan, Anda tahu, wilayah yang diduduki. Kita tanya orang di sana yang terpaksa berdepan dengan kawalan kuat seperti itu. Kami akan beritahu siapa Anda. Saya akan terus menekan Anda. Dan selagi Anda bermain dengan baik, semuanya akan baik-baik saja. Atau orang Armenia telah dibunuh beramai-ramai. Kemudian berbohong sepenuhnya mengenainya. Tetapi di sebalik tabir, di sebalik tirai, tiada apa yang berlaku. Semua orang patut lupakan apa yang telah berlaku. Mereka pun tidak cuba menyembunyikannya. Mereka cuba menghidupkan semula Empayar Uthmaniyah. Ya. Erdogan kata, kamu tahu, kita akan membebaskan Baitul Maqdis. Kita akan mengembalikannya kepada kegemilangan lamanya. Apa Empayar Uthmaniyah? Adakah itu maksud kamu? Kamu mahu Turki mengambil alih Israel semula? Mereka tidak menyembunyikannya. Sebenarnya tiada langsung kemegahan ketika Uthmaniyah memerintah negara ini selama beberapa ratus tahun. Mereka benar-benar membiarkannya begitu saja. Mereka benar-benar membiarkannya begitu saja. Keadaan di sini sangat kacau. Ia tandus. Ia sesuatu yang mereka miliki tetapi tidak peduli langsung. Hanya apabila orang Yahudi yang berada di sini mula berkata, kita perlukan sedikit otonomi. Dan orang Yahudi mula datang ke sini pada abad ke-18, barulah mereka sedar dan berkata, sekarang orang Yahudi mahukannya. Mungkin kita patut kekalkannya. Sebenarnya, itulah ceritanya. Kamu hanyalah satu lagi rejim penindas. Sesiapa yang berpikir sebaliknya memang tidak tahu apa yang mereka katakan. Saya sangat bimbang apabila Turki dan Qatar menjadi sebahagian daripada proses damai yang lebih luas. Orang ramai tidak faham perkara ini. Dan saya tahu dari dalam bahawa banyak kerja baik telah dilakukan untuk cuba memikirkan pendidikan bagi menghapuskan fahaman radikal dalam kalangan golongan muda kanak-kanak di Gaza. Dan ada tentangan yang datang dari dalam. Jadi, apakah harapan untuk pelan 15 mata ini apabila ada orang yang secara diam-diam atau kadang-kadang secara terbuka bercakap tentang jihad dalam jawatan kuasa yang sama? Tetapi adakah Saudi cuba bermain di kedua-dua belah pihak? Adakah mereka sedang bermain strategi untuk melihat ke mana mereka boleh pergi sekiranya sesuatu berlaku? Saya rasa Saudi mungkin sedang menghukum Amerika Syarikat. Ada perasaan di Teluk bahawa AS tidak datang untuk menyelamatkan mereka semasa perang. Walaupun sebenarnya AS bersama Israel yang melancarkan perang itu. Jadi memang ada perasaan seperti itu. Kamu tidak menyokong kami. Jadi sekarang kami akan cari kawan lain. Memang ada perasaan itu, Felix. 2 minggu lepas baru saja diumumkan bahawa Amerika Syarikat akan membantu Saudi membina kemudahan nuklear awam. Jadi saya rasa awak betul. Saya rasa mereka sedang cuba memastikan semua pilihan mereka terbuka. Yang mana sebenarnya itulah yang Qatar telah lakukan selama bertahun-tahun. Dan Saudi, kami sangka kamu lebih baik. Saya ingin memberikan pandangan alternatif. Teruskan. Secara umumnya, saya rasa perjanjian pertahanan ini tidak baik. Ya, namun ada satu aspek daripadanya yang mungkin baik. Baik. Ini adalah perjanjian pertahanan. Jadi jika ada sesiapa yang menyerang Arab Saudi, Pakistan dan Turki wajib campur tangan dan membantu. Betul. Siapa yang sedang menyerang Arab Saudi sekarang? Iran. Jadi, apa yang berlaku? Mungkin mereka akan berhenti menyerang jika iya. Betul juga. Ia mungkin boleh menjadi penghalang atau mungkin juga mereka tidak akan berhenti menyerang dan Pakistan serta Turki wajib campur tangan. Saya teringin nak tengok itu. Saya teringin nak tengok itu. Ini bukan cukai. Saya memang nak IRGC. Maksud saya, itu satu perspektif yang baik. Tapi sekali lagi, ia datang daripada apa yang saya katakan bahawa kerana Arab Saudi merasakan bahawa mempunyai Amerika sebagai kawan mereka bukanlah satu bentuk pencegahan. Mungkin satu provokasi kepada Republik Islam. Mungkin inilah yang mereka lakukan untuk menghentikannya. Sama ada ia akan berjaya atau tidak, kita akan lihat. Mungkin orang Iran akan berhenti menyerang mereka. Mereka tidak menyerang kita. Tidak, mereka tidak. Itu sahaja. Itulah yang berlaku. Itulah rupa pencegahan. Baiklah, kita beralih ke Amerika Syarikat, di mana satu pencerobohan perlahan, sangat perlahan sedang berlaku oleh, sebenarnya tidaklah begitu perlahan, oleh Democratic Socialist of America, yang pada dasarnya adalah parti Islamis yang bergabung dengan sekumpulan pencinta alam berambut biru yang tidak tahu apa-apa. Jadi kita ada seorang calon di Michigan bernama Abdul Rahman Muhammad Al-Said. Seseorang sebenarnya mengkritik seseorang kerana memberinya, sebenarnya mereka kata Barack Hussein. Obama menegaskan untuk menggunakan nama penuhnya. Kenapa tidak lelaki ini? Baiklah, dan laki ini baru saja menang. Dan sudah tentu dia seorang Islamis. Dia mendapat wangnya daripada CHAIR, iaitu sebuah organisasi yang mempunyai kaitan dengan Hamas. Bapa mentuanya, bapanya, semuanya terlibat dalam perkara ini. Kawan-kawannya ialah Hassan Piker dan orang-orang yang menyokong serangan 11 September dan pelbagai perkara lain. Tetapi lelaki ini mahu berpura-pura bahawa dia suka atau mengenali orang Yahudi. Dan inilah yang dia katakan. Saya ingin bercakap secara khusus mengenai satu isu yang telah menjadi tumpuan dalam pemilihan ini. Kepada saudara dan saudari Yahudi Amerika saya, salah satu kenangan yang paling kekal dalam kempen ini ialah peluang untuk berkongsi hidangan dengan anda, Seder.
untuk beribadah bersama anda di sinagoga. untuk memeluk, untuk dipeluk oleh Anda. Jadi, sekarang macam mana? Sayang, saya tak tahu apa yang perlu saya katakan kepada awak atau tentangnya. Tapi tiada seorang pun Yahudi yang ada roti di apa yang awak cakap tadi? Saya rasa, Abdul, kami sangat ingin menjemput awak ke dataran kampus di sini. Kami juga ingin menjemput awak untuk makan bersama semasa Ramadan. Ya, kita akan bersarapan, Gerard. Ramadan sebab ia sama mengarut dengan apa yang awak baru cakap. Mungkin itu Mamdani. Mungkin juga boleh jadi begitu. Mungkin juga, ini memang begitu. Ia jelas menjadikan orang Yahudi sekedar token. Ia sangat membangkitkan kemarahan kerana mungkin dia kenal seorang Yahudi yang macam, baiklah, kita akan Yang bawa berambut seorang. biru Saya tu. tak cakap begitu Ya, kepada apa yang dia. dia cakap tu? Dia mungkin makan BLT untuk makan tengah hari. Tolong. Korang macam, ini saya tengok video yang saya tak percaya berasal dari Michigan. Saya lupa nama benda tu, di mana mereka berjalan di jalanan dan mereka tampar. Dan wanita-wanita tu macam bertutup penuh. Gadis-gadis tu pun bertutup begitu. Dan saya macam, saya sebenarnya tanya Grok, saya macam, dari mana ni? Sebab saya ingat orang yang kongsi tu saja-saja kongsi untuk buat-buat. Tapi tak. Michigan, Amerika. Ini tempat awam. Saya baru je nampak sesuatu. Saya rasa itu di London. Mungkin tak, bukan London, tempat lain. Satu hospital dan tempat letak kereta, ambulans tak boleh masuk, telah diambil alih untuk solat. Dan pesakit pun tak boleh masuk ke hospital. Saya tak kisah kalau awak nak solat, tapi solat awak tak boleh sampai menyusahkan orang lain. Kena tanya diri sendiri, kenapa awak solat di luar sedangkan awak ada? Itu adalah satu cara Betul menunjukkan penguasaan. Mereka buat begitu di London. Mereka keluar ke jalan. Mereka mahu orang lihat mereka berdoa. Ia macam anjing melanda kawasan. Ya. Saya rasa akan tiba masanya Parti Demokratik perlu menjadi lebih berani dan membuat beberapa Saya adakah ada ovan. ini akan menjadi pengambil alihan secara bermusuhan atau kadang-kadang pengambil alihan yang tidak bermusuhan, atau adakah anda akan bangkit dan berkata, tidak, ini bukan Parti Demokratik nenek moyang kita, ibu bapa kita. Ini bukan apa yang kita mahu untuk Amerika. Orang-orang ini kata mereka benci Amerika. Mereka sokong Serangan 11 September. Abdul Al-Said Abdul Rahman Muhammad Al-Said berkata begitu. Dia yang berkata begitu. Anda tahu, hari di mana Ayatollah dibunuh adalah hari yang penuh dengan kesakitan bagi pengikutnya. Jadi mereka perlu peka bahawa seorang pembunuh beramai-ramai yang juga pedofil telah dibunuh. Inilah yang Anda ada. Anda, bagaimana mereka panggilnya? Anda ada kuda Trojan, ya. Anda ada kuda Trojan yang mahu memusnahkan negara Anda. Mereka kata secara terbuka. Mereka tidak lagi menyembunyikannya. Mereka beritahu Anda secara terus terang. Tapi saya ingat lagi, tahun 2021 di Florida, masa itu hujung minggu hari kemerdekaan. Saya pergi ke perhimpunan Trump di Florida dan saya ditanya oleh salah satu penerbitan. Mereka kata, apa Anda tahu? Kenapa Anda begitu kuat menyokong? Dan kenapa Anda begitu lantang bersuara? Dan saya kata, sebab negara ini akan jadi negara dunia ketiga. Dan dia kata, itu kenyataan yang sangat dramatik. Sekarang saya dengar ramai orang kata, ini nampak sangat komunis. Macam dah jadi negara dunia ketiga. Ya, negara ini masih lagi negara kapitalis. Dan masih ada idealisme yang sama. Tapi orang ramai dah hilang arah bila mereka tak nampak kejahatan yang jelas di depan mata dan mereka buka pintu dan sambut kejahatan itu masuk. Mereka telah didoktrin. Tengok saja sistem pendidikan mereka. Mereka memang telah didoktrin. Qatar. Seseorang beritahu saya, memang gila. Qatar sebenarnya mengendalikan syarikat yang mencetak buku-buku itu. Ya, memang tak masuk akal. Anda telah membenarkan. Anda memberi layanan karpet merah kepada orang-orang yang mahu kehancuran masyarakat Anda. Dan ia sedang berlaku di depan mata Anda. Sekarang soalnya begini. Adakah ini bermakna kerana lelaki ini menang, kini calon Republikan lebih berkemungkinan untuk menang? Jika begitu, ini boleh menjadi faktor penentu sama ada Trump memenangi Dewan atau kehilangan Dewan. Jadi, Anda tahu, ia boleh jadi Gamsu Latafah. Semuanya baik pada akhirnya, tetapi ia satu pertaruhan yang sangat besar. Ia satu pertaruhan yang sangat besar. Dan saya rasa orang ramai terlalu cepat melupakan Pakatan Merah Hijau di Iran. Iran pada tahun 1979. Ya. Golongan Islamis telah menyusup masuk ke dalam parti-parti politik sekarang. Mereka telah melakukannya di London dengan Parti Hijau. Ia sangat menyedihkan dan pada masa yang sama melucukan. Ya. Mereka sedang melakukannya sekarang dengan Parti Demokrat. Tetapi mereka lupa bahawa golongan Islamis di Iran pernah bekerjasama dengan golongan sosialis. Golongan kiri berambut biru, tidak suka memakai deodoran, bertindik septum, berbulu. Mereka semua bergabung bersama. Golongan Islamis membunuh semua golongan sosialis. Memang itu yang berlaku. Memenjarakan mereka dan kemudian membunuh mereka. Seketika saja. Ia cuma akan mengambil sedikit masa. Tapi, maaf cakap, saya suka melihat ini kerana ia menakutkan bagi saya. Tapi ia hampir seperti saya tidak pernah mengalami episod psikotik beberapa tahun lalu. Ia adalah sesuatu yang, kerana jika anda pernah melihat ia berlaku berkali-kali dan bagaimana Parti Demokratik telah menggunakan DEI dan mendoktrinkan orang.
Jadi, saya memang sangat kasar. Ya, tetapi jika Anda terus menukar warna dan Anda terus memberitahu orang kalau Anda jadikan ia lebih coklat, kalau Anda jadikan ia lebih hitam, kalau Anda seorang wanita, Anda begini. Kalau Anda seorang kanak-kanak, jika Anda terus memaksakan ideal-ideal itu, dan sebaik sahaja Anda bertanya, ya, tetapi apakah kelayakan orang ini? Ya, seperti, jadi Anda fikir hanya kerana orang itu kelihatan begini atau mereka Muslim, maka itu menjadikan Anda Islamofobik. Tidak, bro. Ada sesuatu yang tak kena dengan Anda. Ia menakutkan kerana Amerika masih merupakan kuasa besar terbesar. Ia adalah negara yang membawa nilai-nilai Judeo-Kristian dari Barat tentang kebebasan, tentang demokrasi liberal. Dan melihat kerosakan ini seperti kanser yang mula mencengkam institusi-institusi tertentu sangat menakutkan bagi dunia bebas. Kita telah melihat apa yang berlaku di Eropah. Anda tahu, saya sebenarnya rasa kita akan melihat semacam satu penolakan besar-besaran di Eropah dalam pilihan raya yang akan datang. Kita ada pilihan raya Perancis yang akan datang. Harap-harap rakyat British akan mengadakan pilihan raya. Saya tak pasti sama ada mereka akan tunggu atau tidak, tapi maksud saya, ia memang tak sabar ditunggu sejujurnya. Saya akan katakan, walaupun begitu, saya telah melihat banyak penolakan, terutamanya daripada penganut Kristian kulit hitam. Ya. Banyak apabila, dan mereka seperti, okey, saya takkan bertolak ansur dengan semua ini. Ini bukan jati diri kita sebagai bangsa, ini bukan apa yang negara ini perjuangkan, ini bukan jalan ke Ia hadapan, terlalu ini bukan. gila Ya, untuk ia saya. terlalu banyak. Ia Ia terlalu seperti, banyak. ya, itu agak keterlaluan. Ya. Inilah yang berlaku kerana orang ramai mula membuat penyelidikan sendiri tentang apa yang sedang berlaku. Orang ramai mula membuka Al-Quran dan benar-benar mula ada. Ada seorang lelaki Muslim yang berkata, Anda tahu, Islam bukan agama keamanan. Dia betul-betul sebut secara terang-terangan. Dan dia berkata, kami tidak fikir mereka semua bodoh. Ada antara mereka yang boleh buka Al-Quran dan membaca. Dan dia mula memetik dengan tepat apa yang dia maksudkan. Dan itu saya bukan menentang agama seseorang dengan mengatakan begitu. Saya tidak. Apa yang saya maksudkan ialah, orang ramai mula membuka mata dan mereka membuat kajian sendiri. Dan untuk sekali ini, sebagai seorang Yahudi, saya sangat gembira untuk berdiam diri dan memerhati orang lain. Dan kerana anda tahu, nilai-nilai Judeo-Kristian adalah asas kepada Amerika. Tetapi ia juga sangat berteraskan Kristian. Ini tidak boleh lari daripada itu. Ramai orang Kristian juga mula tampil, malah di London turun ke jalan dan berkata, jika kamu boleh lakukan ini, saya akan mula berdakwah tentang Yesus Kristus menggunakan pembesar suara dan mereka sedang ditangkap. Kawan saya Haley Ace, Reverend, dia beritahu saya bahawa pembelian Alkitab di UK telah meningkat 2 kali ganda. Jadi, betul kata anda. Ini menyebabkannya dan Sudah itulah tentu. yang kita akan lihat nanti. Tapi dengan nota gembira itu dan menunggu revolusi balas di sini, kita pergi ke segmen kegemaran kami, iaitu penjahat minggu ini. Jessie, anda adalah. Ya, Walaupun saya. anda menghabiskan sepanjang hari berurusan dengan penjahat dalam talian. Ya, saya. Jadi, Siapakah penjahat minggu ini, sayang? penjahat minggu saya ialah Aisyah Khan Aziz. Dan mungkin orang ramai tidak tahu siapa dia. Alhamdulillah, dia ialah orang yang membuat kenyataan pembukaan dalam perdebatan Oxford Union baru-baru ini di mana mereka membahaskan sama ada Barat patut berwaspada terhadap Islam. Dia berhujah bahawa Barat tidak sepatutnya berwaspada terhadap Islam. Dan kemudian, dia memberitahu Tommy Robinson bahawa dia bernasib baik kerana ada kawalan keselamatan yang disediakan oleh untuk melindungi Tommy Robinson. Kerana jika dia tidak mempunyai kawalan keselamatan seperti itu, dia akan petik kata habis. Stephen Yaxley Lennon yang dikenali oleh para samsingnya sebagai Tommy Robinson. Stephen, ada sekumpulan orang di luar sedang merusuh menentang kamu malam ini dan tanpa perlindungan serta kemurahan hati seorang Presiden Palestin Muslim dan jawatan kuasa eksekutif yang kebanyakannya dari Asia Selatan, kamu benar-benar akan habis. Jadi pada dasarnya, dia memulakan perkara itu, perdebatan itu dengan berkata, kamu tidak sepatutnya curiga terhadap Islam. Tetapi ingatlah bahawa kamu sepatutnya sangat bersyukur kerana ada perlindungan untuk kamu. Sebab para Islamis di luar sana akan membunuh kamu jika kamu tidak ada perlindungan. Ya, maafkan saya. Saya rasa itu sudah menjadi satu perdebatan di situ. Dia sepatutnya jadi wira kerana dia telah menyuarakan pendapat untuk pihak satu lagi dengan mudah. Tunggu, dan itulah klip yang menjadi tular. Undang-undang syariah. Awak tahu, dia yang cakap. Itu saja. Kamu berada di sini atas belas Saya kasihan nak kami. Luna Luna, bersyukurlah. Bersyukurlah. Saya rasa seperti saya sedang mengalami aneurysm. Macam, Awak dengar tak tadi? saya rasa dia memang betul-betul mengalaminya. Dia tak sedar apa yang dia fikirkan. Dia faham apa yang dikatakan. Jelas sekali, Dia sangat, duit itu sudah ada. penonton sedang bertepuk tangan. Saya pun bertepuk tangan. Saya rasa itu memang hebat. Saya bertepuk tangan atas sebab yang berbeza. Saya rasa itu perkara terbaik yang pernah saya lihat. Bodoh Ya, betul. kamu hanya ada di Tidak. sini kerana belas kasihan kami kepada kamu. Itulah maksud status demi secara ringkas. Saya takkan menipu. Saya takkan Saya dah menipu. muat turun.
saya dah muat turun video itu. Itu Jari milik saya. kaki cincin. Ya, gol sendiri abad ini tapi satu jawapan balas yang sangat Yang hebat, terbaik. Jessie. Terima kasih. Oh ya ampun. Baiklah, si bangsat pilihan saya. Saya ada ijazah. Saya tak tipu, ijazah saya dalam pengajian alam sekitar. Kau tak ada. Saya ada. University Rutgers, New Jersey. Saya ada ijazah dalam pengajian alam sekitar. Saya nak selamatkan alam sekitar sebelum Greta lahir. Dan memang impian saya dari dulu untuk benar-benar bekerja dalam bidang itu. Membersihkan sungai, mengembalikan hutan, dan menjadikan bumi ini lebih baik daripada yang kita warisi untuk anak-anak. Saya juga pernah nak jadi angkasawan, tapi saya terlalu pendek, jadi impian itu terpaksa diketepikan. Tapi maksud saya memang minat tentang alam sekitar dan memang aktif dalam usaha itu. Saya pernah buat campaign untuk Greenpeace, saya ketuk pintu-pintu di New York, dan saya minta tanda tangan. Jadi, memang sangat mengecewakan bagi saya secara pribadi bahwa si celaka minggu ini bagi saya ialah Greenpeace UK. Sebab Greenpeace UK yang sepatutnya berurusan dengan bahan api fosil dan pembakaran jenama serta Spanyol bukannya menyalahkan orang Yahudi, sebaliknya patut menangani hakikat bahawa perubahan iklim itu benar dan apa yang boleh kita lakukan mengenainya. Itu memang tugas anda. Tapi, sebaliknya, anda suka cakap perkara seperti satu siasatan oleh BBC telah mengesahkan dengan imej AI yang cantik juga bahawa penembak tepat Israel sengaja membunuh kanak-kanak Palestin dengan menembak mereka di kepala atau dada. Jangan alihkan pandangan dengan slide demi slide yang memburukan Israel. Apa sebenarnya yang kamu lakukan, Greenpeace UK? Hei, ini bukan bidang kamu. Jadi orang seperti saya yang telah berjuang selama beberapa dekad sebelum kamu wujud pun tidak ada tempat untuk pergi. Kerana kamu telah membiarkan diri kamu dikuasai oleh puak gila berambut biru yang tidak tahu sama ada mereka lelaki atau perempuan atau kedua-duanya atau seekor anjing. Dan ia sangat menyedihkan kerana kamu yang sepatutnya menggunakan wang penderma untuk memperbaiki keadaan sebenarnya sedang menghancurkan kita semua. Amin, tidak, itu memang. Saya sangat marah. Ya, ia sama saja dengan si bodoh itu. Dia memang dah berkali-kali jadi penyangga. Zag. Rambut tumbuh. Permainan itu, lelaki yang memberitahu wanita bahawa payudara mereka boleh jadi lebih besar. Sudah tentu. Ya, ini adalah keadaan yang sangat menyedihkan bahawa inilah yang telah berlaku. Ia adalah kerosakan otak dan minda parasit. Dan segala yang diperkatakan oleh Gatsat. Sekarang kita ditinggalkan seorang penjahat yang hebat. Terima kasih. Bellamy, siapa penjahat kamu minggu ini? Penjahat saya ialah seorang wanita baik dari Burger King yang dipecat kerana berkata, bebaskan Palestin. Dan namanya ialah Ariana Hamilton. Jadi dia berkata, bebaskan Palestin. Dan mereka reka satu cerita. Dan menurutnya, apa yang berlaku ialah dia tidak memprovokasi lelaki itu. Dia hanya berada di situ. Dan kebetulan lelaki itu mengeluarkan simbol bintang Daud lalu berkata, saya dari Israel. Kalau begitu, tunjukkanlah rakaman. Saya pasti Burger King ada merakamnya. Sudah tentu. Tunjukkan kepada kami rakaman sebenar apa yang berlaku. 1, 2, seperti biasa, saya memang suka kisah GoFundMe yang menarik. Tidak seperti Si bodoh dari Cornell itu. si bodoh dari Cornell itu. Maaf kawan, awak seorang lelaki kulit putih. Awak tak menepati semua kriteria DEI itu. Jadi dia mula satu GoFundMe dan dia kata ia untuk menampung perbelanjaan. Jadi kalau dia secara teknikalnya bergaji minimum, masa ia bermula, kenapa dia perlukan $140,000? Saya pun terlepas pandang selama beberapa hari. Sekarang dia sedang mengumpul $250,000 dan dia sudah berjaya mengumpul $233,960 dalam masa kurang dari seminggu. Tapi siapa yang menderma untuk ini? Macam betul-betul Siapa yang buat semua ini? Orang-orang yang dia tolong. Orang-orang di pihak satu lagi. Dan mereka dengan senang hati akan kata, inilah dia. Inilah dia. Kenapa? Awak tak boleh panggil dia racist. Ya, sebab dia berkulit hitam. Betul. Awak tak boleh melabel dia dengan apa yang dia sebenarnya. Walaupun dia sebenarnya seorang penipu yang malangnya menggunakan setiap inisiatif DEI menanda semua kotak yang ada. Dan dia ialah seseorang yang sebagai wanita kulit hitam, jangan lupa tentang Oprah. Tapi sebagai wanita kulit hitam, dia sebenarnya berada di kedudukan paling bawah dalam apa-apapun. Dia perlu diangkat oleh semua orang. Dia perlu, awak tahu, disokong. Dia ibarat orang yang mengharapkan simpati dan belas ihsan semua orang, walaupun saya nampak ia berlaku. Saya betul-betul nampak ia akan terjadi. Awak boleh pergi sekarang. Ada ramai wanita berkulit coklat di luar sana yang berkata, saya seorang Palestin. Dan kemudian, mereka buat semua ini di tempat kerja supaya mereka boleh dipecat untuk dapatkan tepat sekali. Seorang penipu. Ia Saya memang ingat wujud. pada tahun 80-an dan 90-an.
Anda tahu, saya seorang peguam. Ayah saya selalu berkata kepada saya, Anda tahu, di Amerika, orang melompat di hadapan kereta untuk dapatkan pampasan, betul? Apa yang sedang berlaku? Ini adalah versi baru perkara ini. Ya, jadi Anda tahu, jadi seorang antisemit dipecat, kemudian buka halaman GoFundMe kerana Anda adalah mangsa. Ya, Anda adalah mangsa. Tidak, saya sangat bodoh. Bertahun-tahun lalu ketika saya kehilangan segalanya, saya hubungi awak dan saya ingat saya berkata kepada awak, saya kehilangan segalanya. Saya berada di tempat perlindungan gelandangan dan saya kata, saya tidak akan mulakan GoFundMe. Dan awak kata, apa yang awak cakapkan? Saya kata, saya tidak akan mulakan GoFundMe kerana ia akan mengalihkan mesej sepenuhnya daripada apa yang saya berkatakan. Tugas saya adalah menjadi seorang aktivis dan terus bercakap tentang Israel serta terus menjadi seorang Yahudi yang bangga. Segala-galanya akan selesai dengan sendirinya. Secara psikologi, saya terpaksa berkata pada diri sendiri, apa yang saya fikirkan sebenarnya? Dan awak dipecat kerana awak seorang Yahudi. Dan kerana awak seorang yang aktif. Pertama sekali, itulah sebabnya awak dipecat. Dan awak tidak pergi dan secara tidak langsung. Tim Haj, fikirkanlah. Kaki, awak baru saja lakukannya. Tapi saya tak menentang kalau kita berpura-pura sokong Palestin dan melakukannya dapat banyak duit dan derma untuk tujuan itu. Saya masih menunggu $7,000 saya. Serius, mesti bahagian Betul ke? belakang itu hilang di tengah-tengah. Kita akan jadi jutawan kalau kita dapat $7,000 setiap kali kita buka mulut. Baiklah, itu memang penjahat yang layak. Dan malangnya, salah satu daripada ramai yang kita hadapi baru-baru ini dalam situasi yang sama. Seolah-olah mereka ikut skrip yang sama. Ya. Lelaki Cornell tu. Ada seorang lagi lelaki. Apa-apa pun, tak kisahlah. Saya dah tak tahan lagi. Baiklah, poin jahat saya minggu ini ialah Kerajaan Ireland. Sekarang, Kerajaan Ireland memang sudah lama menjadi penjahat. Dan jangan lupa bahawa mereka adalah kerajaan atau negara yang semasa Perang Dunia Kedua tidak berpihak kepada pihak bersekutu. Ya, semua. Ini adalah fakta yang kurang diketahui bahawa mereka tidak berpihak kepada pihak bersekutu. Mereka kekal kononnya berkecuali. Ada juga yang mengatakan mereka seolah-olah menyokong Nazi. Tetapi saya tidak mahu membincangkan perkara itu. Tetapi kerajaan Ireland memang sangat-sangat menyedihkan dan membenci orang Yahudi. Ini hanya beberapa perkara yang mereka lakukan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Mengiktiraf negara Palestin semasa perang walaupun ketika itu masih ada tebusan kita di sana yang sedang diseksa dan dianiaya. Menyertai kes genosid ICJ terhadap Israel yang sememangnya tidak berasas. Mereka tidak dapat membuktikannya. Mereka benar-benar cuba memutarbelitkan maksud genosid supaya Israel boleh dimasukkan ke dalamnya. Namun mereka masih gagal. Sudah tentu menyokong waran tangkap ICC terhadap Netanyahu dan berkata mereka akan menangkapnya. Tiada siapa yang cukup gila untuk pergi ke negara anda berkali-kali menuduh Israel melakukan jenayah perang. Gagal memberi perhatian yang sama terhadap jenayah Hamas. Berusaha melaksanakan larangan import dari Israel. Dan ini membawa saya kepada si penjahat dengan pengakhiran yang menggembirakan. Kerana rupa-rupanya mereka membeli pesawat-pesawat ini untuk negara mereka. Dan ada satu teknologi Israel yang seperti anti kabus. Atau boleh melihat melalui kabus atau sesuatu seperti itu. Saya bukan pakar teknologi. Dan mereka berkata tidak, kami tidak mahu teknologi Israel dalam pesawat yang kami beli. Jadi mereka tidak dapatkannya. Dan teka apa? Tidak. Mereka tidak boleh mendarat dalam kabus. Dan saya suka bila orang jahat mendapat balasan yang setimpal. Dan itulah sebabnya saya panggilnya orang jahat dengan pengakhiran yang bahagia. Kerana akhirnya, pengakhiran yang bahagia adalah untuk kita yang terus memberitahu anda berpihak kepada pengganas. Anda berpihak kepada pembunuh. Anda berpihak kepada mereka yang tidak mahukan keamanan. Anda sekali lagi tidak berpihak kepada pihak yang benar dalam sejarah. Jadi, kerajaan Ireland, anda adalah si bajingan saya untuk minggu ini. Saya baca itu dan saya terpaksa membacanya semula. Saya macam, awak mesti bergurau. Tidak, jangan beri saya teknologi yang boleh buat saya lebih selamat. Ia dari Israel. Saya tak mahu. Saya akan baik-baik saja. Ya. Ya, baiklah. Kubis dan Guinness mungkin boleh membantu Anda. Kentang yang diairi dengan sistem titisan Encik Abbott, by the way. Tidak, tapi ironi di sini ialah mereka menggunakan teknologi Israel dalam bahagian lain untuk perkara lain. Sudah tentu, mereka ada. Jauhkan diri daripada kami. Kamu dapatkannya kerana kami yang mencipta semua ini. Dan satu lagi, untuk semua pembenci di luar sana, iPhone baru itu dibuat di sini. Jadi mungkin kamu patut kekal saja dengan yang lama. Baiklah, dan kita perlu membersihkan jiwa kita dengan wira-wira minggu ini. Dan selama-lamanya si bajingan. Ada ramai wira, kerana dunia ini masih tempat yang baik. Kita hanya perlu singkirkan para bajingan. Bellamy, siapa wira kamu minggu ini? Wira saya minggu ini ialah bekas rakan sebilik saya, Jordana, atau Jordan seperti yang saya suka panggil dia. Lihat video ini. Dengan baju kamu sedang mengatakan bahawa kamu setuju dengan Ya, pembunuhan kamu orang memang Yahudi. begitu. Kamu memang begitu. Kamu memang begitu. Apa yang dia katakan? Dia kata tidak boleh membunuh rakyat Palestin. Itu yang awak katakan di sini? Ya, betul ke? Ia menjadi tular. Betul-betul sedang viral. Ia adalah video dia di Austria, di Mancos, di kamp konsentrasi. Dan dia sedang berjalan-jalan.
Dan bila saya pertama kali dengar, saya terus, adakah saya dengar betul? Saya kenal suara ini. Saya kenal suara ini. Dan saya pun, tunggu, saya tengok di laman dia. Dia memang ada di sana. Dia langsung tak beritahu saya yang dia akan pergi. Dan saya sangat bangga dengan dia karena buat begitu, tapi saya boleh dengar kesakitan itu. Dia sebenarnya seorang peguam. Dia seorang peguam untuk surat cap dagangan. Dan keluarganya sangat baik. Suami, maksud saya, ayah dia orang Israel. Ibu dia pula orang Amerika, tapi mereka semua Yahudi. Tapi ayah ya sangat berjiwa Israel. Dia pastikan anak-anak dia belajar bercakap bahasa Ibrani dan membesarkan mereka sebagai Zionis yang sangat bangga. Tapi dia tinggal di New York. Goba Golbeseda menjalani hidupnya dengan hebat. Dan apa yang membuat saya sangat bangga, saya mula menangis kerana saya rasa saya boleh dengar kesakitan dalam suaranya. Saya boleh. Untuk sesuatu yang dilakukan dengan sengaja. Ya. Dan untuk mereka yang tidak tahu pun, nama Dalal Mugabe. Dalal Al-Mughrabi ialah seorang wanita yang membunuh berpuluh-puluh kanak-kanak dalam letupan bom bas dan mereka menganggapnya sebagai wira dalam budaya Palestin. Jadi bayangkan, pergi ke sesuatu yang sebenarnya adalah genosid terhadap orang Yahudi. Jika Anda benar-benar ingin mula mendidik orang, kenapa Anda perlu pergi dan mencemarkan ingatan orang lain untuk cuba menyatakan pendirian Anda? Dan itu seorang kanak-kanak. Saya fikir, baguslah awak tempang. Sekarang, saya tak boleh cakap apa-apa yang buruk tentang budak yang tempang itu. Pendek cerita, saya rasa ini sangat luar biasa. Pemilihan pelakon yang hebat, tetapi khusus untuk dia, saya sangat bangga mengenalinya. Saya sangat bangga bahawa walaupun dalam saat kesakitan, dia mengambil inisiatif untuk berkata, ini tidak betul. Dan saya akan tegur perkara ini. Dan saya akan pastikan saya memalukan orang itu. Tolong kembalikan rasa malu. Rasa malu memang perlu dikembalikan. Orang perlu ditegur atas apa yang mereka lakukan. Saya tidak peduli berapa muda pun Anda. Tetapi jika Anda benar-benar ingin belajar tentang sejarah apa yang berlaku sebagai pembunuhan beramai-ramai dan genosid terburuk terhadap orang Yahudi dalam sejarah, ini adalah sesuatu yang jika Anda menontonnya, walaupun Anda bukan orang Yahudi, sebagai seseorang yang membesar mengalaminya. Dan Anda pernah didatangi oleh mangsa yang terselamat dari Holocaust yang datang dan duduk bersama Anda di sekolah serta menceritakan apa yang sebenarnya berlaku kepada mereka. Ini dilakukan dengan sengaja dan ia sangat menjijikan. Dan apa yang saya lebih banggakan ialah hakikat bahawa dia tidak mengalah apabila dia disuruh untuk hentikan perkara itu. Seperti, jangan buat begitu. Itu seorang kanak-kanak. Apa maksud Anda? Tapi kenapa? Tidak. Tetapi Israel sedang melakukan pembunuhan beramai-ramai. Sebuah negara yang melakukan genosid dengan itu. Jadi mereka melakukan lebih lagi. Ia sedang disiasat sekarang oleh organisasi sebenar untuk cuba mengetahui sama ada ini benar-benar berlaku. Dari mana kumpulan itu berasal? Mereka sedang menjalankan siasatan sekarang. Mereka cuba untuk mengetahui siapa yang membawa kumpulan ini ke sini. Ada Saya rasa seorang mereka memang kanak-kanak serius. Ya, saya menjadi akan orang berbeza. Jerman kerana mereka akan ditangkap. Ada seorang kanak-kanak dengan tulisan pengganas pada baju T-nya di kem tahanan. Adakah itu yang saya... Ya. Awak tahu, adakah awak terkejut? Saya rasa setahun atau 2 tahun lepas, ada perhimpunan rakyat Palestin di luar Auschwitz. Memang langsung tak menghormati orang yang sudah meninggal dunia. Mereka memang tiada rasa hormat. Memang dari dulu lagi. Memang dari dulu lagi. Kenapa kita perlu berpura-pura? Awak betul. Tapi dia seorang yang sangat lantang bersuara, walaupun di New York. Dia pergi ke protes balas, dia sentiasa bawa pelekat ke mana saja dia pergi. Pelekat itu akan dilekatkan. Dan dia tidak pernah berada di depan skrin. Dia sentiasa berada di sebalik tabir. Dia selalu telefon saya. Apa yang kamu buat? Kamu perlu ada di sini. Inilah yang sedang berlaku. Berkongsi maklumat dan memastikan orang di luar sana juga rasa selamat. Saya setuju dengan awak bahawa saya juga merasai kesakitan dalam suaranya. Seperti dia benar-benar kecewa. Dan dia memang berhak untuk itu. Dan memang patutlah begitu. Dia kejar mereka. Baguslah dia buat begitu. Dia memang seorang wira yang layak. Kelana sekali lagi, dia seorang yang pendiam. Dia lakukan segala-galanya Kerana dia di tak belakang tahan tabir. lagi. Di Dia belakang memang tak tabir, tahan di lagi. belakang tabir sekarang. Masa itu saya akhirnya cakap, saya sangat bangga dengan awak sebab berani luahkan perkara itu. Dan semua orang mula kongsikan, dia kata terima kasih banyak, terima kasih banyak. Saya cakap, ini bukan macam awak. Macam, apa ni? Dia macam, saya rasa macam di luar diri sendiri. Dan dia kata, saya memang sangat Baguslah dia buat produktif. begitu. Awak memang hebat. Hebat. Wira yang hebat. Kadang-kadang susah juga untuk tampil bersuara macam tu. Iya. Orang yang berdiri menentang. Tidak. Shoshana, siapa wira kamu minggu ini? Bercakap tentang berdiri menentang gerombolan itu, Max Weifer ialah wira saya minggu ini. Saya dah lama ikut dia, saya pun tak pasti berapa lama dan saya masih ingat masa perkara ini mula-mula keluar. Dia seorang rakyat Israel yang menggunakan aplikasi ini. Saya tak ingat nama aplikasinya. Dan anda boleh bercakap dengan saya rasa orang rawak dari seluruh dunia, anda akan dipadankan. Kemudian anda berbual dan dia bercakap dengan orang yang selalunya anti-Israel dan dia pula rakyat Israel. Dan kebetulan dia terserempak dengan 2 jururawat Muslim Australia di Australia semasa waktu kerja di hospital. Maksud saya, semasa bertugas di hospital.
Macam mereka berada di hospital dan mereka berbual dan ditanya macam apa anda tahu sesuatu tentang bagaimana anda layan orang Yahudi. Ya, kami hantar mereka ke Gehenna. Macam kami pada dasarnya kata kami bunuh orang Yahudi dalam kerja kami. Macam inilah mereka langsung tak ada rasa takut. Mereka tak mahu apa-apa pun. Pada perspektif macam mungkin ini bukan perkara yang baik untuk dikatakan. Sebab mereka dikelilingi oleh orang yang juga tidak memanusiakan orang Yahudi. Yang juga rasa bahawa pengganas dan orang yang meletupkan kanak-kanak adalah wira. Jadi bagi mereka, mencederakan orang Yahudi dianggap perbuatan wira. Jadi mereka bercakap secara terbuka, tanpa sebarang malu, tanpa rasa segan langsung. Di komputer, tempat kerja pula, betapa bodohnya mereka tentang bagaimana mereka membunuh orang Yahudi. Dan Marx, untuk kreditnya, tidak membiarkan perkara ini berlalu begitu sahaja. Menghubungi pihak berkuasa. Dan mereka telah digantung sekurang-kurangnya. Saya tak pasti sama ada mereka dipecat. Saya tak ingat. Tapi sekarang, dia akan ke Australia untuk memberi keterangan. Dia akan memberi keterangan terhadap mereka. Dan pada mulanya, hakim-hakim menolaknya. Mereka kata, kita tak boleh guna ini sebagai bukti. Mereka mengatakannya dengan bangga. Tiada siapa yang memaksa mereka. Jadi, ia telah dibawa semula sebagai bukti dan sekarang dia akan memberi keterangan. Dan saya benar-benar doakan kamu berjaya, Max. Saya rasa kamu sangat berani. Kamu adalah wira untuk rakyat, kamu dan untuk dunia secara keseluruhan kerana mendedahkan ancaman seperti ini yang bersifat umum. Dan ia tidak akan berhenti dengan orang Yahudi sahaja. Apa yang bermula dengan orang Yahudi tidak akan berhenti dengan orang Yahudi. Tiada siapa yang selamat daripada orang seperti ini yang fikir ia okey untuk ambil, kamu tahu, pekerjaan perubatan, jawatan perubatan mereka dan mencederakan orang. Ia sangat menakutkan. Jadi terima kasih banyak kerana berani bersuara dan kami doakan yang terbaik untuk anda di Australia. Ya, ia tidak akan mudah untuk Saya dia. harap kita boleh Gadis pergi. ini pula, nampak tak? Ia tidak akan mudah untuk dia. Dan biar saya beritahu awak tahu, ada satu siasatan besar sedang dijalankan selepas kejadian di Pantai Bondi tentang antisemitisme. Suruhanjaya. Dan ia semakin teruk dan teruk. Dan semakin banyak testimoni. Ada testimoni pesakit sebenar yang ditinggalkan. Seorang wanita yang dipaksa untuk menggugurkan kandungan. Maksud saya, semua kisah ini mula didedahkan satu demi satu. Dan sangat menakutkan apa yang sedang berlaku. Betul sekali. Dia telah mendedahkan sesuatu yang sedang berlaku. Ya, dan ini membahayakan penduduk Yahudi pembayar cukai di negara anda. Malu pada anda. Tak boleh dipercayai. Wira hebat. Terima kasih, Soshana. Baiklah, Jessie. Siapa wira anda minggu ini? Wira saya. Saya tetap memilih perdebatan Oxford Union. Sila, teruskan. Pilihan wira yang paling mudah tentulah Tommy Robinson, tetapi bukan dia. Wira saya sebenarnya Lawrence Fox. Dia seorang pelakon British. Sekarang dia telah berubah menjadi seperti seorang sudo di UK. Dan dia mengalahkan mereka dengan taktik mereka sendiri di perdebatan Oxford Union. Seperti yang saya katakan, tajuknya ialah patutkah Barat berwaspada terhadap Islam. Dia mengemukakan satu sampul surat. Awak nampak tak? Dia menunjukkan satu sampul surat dan dia berkata kepada penonton, dalam sampul surat ini, saya ada imej Nabi Muhammad. Ya. Penonton menjadi kecoh. Mereka berkata, jangan tunjukkan, jangan tunjukkan. Ya. Ingat penonton. Mereka tu golongan mudah tersinggung. Penonton yang mudah tersinggung itu, kebanyakannya, saya akan kata 50% Islamis, 50% lagi golongan kiri, rambut biru, Mungkin berkaca lebih mata lagi. bulat, okey, budak-budak yang berbau, okey? Ya, memang mereka. Dia hampir mengeluarkan gambar ini. Seluruh ideanya adalah, aku akan membuat semua orang Islam marah. Bila dia mengeluarkan gambar itu, dia hampir melakukannya. Semua orang menjerit kepadanya, jangan buat, jangan buat. Orang dalam penonton bertanya, bolehkah anda bawa alat peraga di sini? Ya, Adakah mereka cuba kami dibenarkan? menghalang. Mereka menghalangnya. Dan dia mengambil masa kira-kira 5 minit untuk sampai ke tahap di mana dia mengeluarkan imej itu kerana mereka terus menghalangnya. Ya. Kemudian dia mengeluarkan imej itu. Ia bukan Nabi Muhammad. Ia sebenarnya seseorang yang lain. Ia adalah seseorang yang berada dalam penonton. Betul? Dan dia berkata, kawan-kawan semua yang ada dalam penonton baru sahaja membuktikan bahawa kita semua curiga terhadap Islam kerana anda semua takut dengan akibat yang akan berlaku kepada saya dan keluarga saya jika saya mempunyai gambar Nabi Muhammad. Sedangkan dia sebenarnya tidak pun ada gambar itu. Dan ia adalah golongan kiri. Ia adalah orang kulit putih yang berkata kita tidak sepatutnya curiga terhadap Islam. Tetapi mereka semua bersama-sama secara terang-terangan curiga terhadap Islam. Lawrence, awak seorang wira, Lawrence. Awak seorang ikon. Saya sangat Terima setuju. kasih. Ia memang hebat. Antara dia dan, sudah tentu, kawan baik kita, Jonathan Sosadotti. Wow. Tommy yang juga hebat, tetapi dia membuktikannya. Dan si bodoh itu, si berdebah minggu ini, membuktikannya dengan lebih lagi. Itu memang kemenangan mudah. Dan mereka kalah. Dan siapa yang kalah? Kami sudah tentu, sudah pasti. Tapi tak banyak beza kan? Tak banyak. Itu memang Tidak, bagus. aduh, kami tak pernah menang. Ia memang Ini takkan soal pernah berapa berlaku. banyak ilusi ayam. Dia berada di kalangan penonton. Kerana penonton. Dan sebenarnya mereka memilih penonton. Sudah tentu. Mereka memilih penonton kerana semasa perdebatan tahun lepas dengan Mossab dan Yosef Haddad anda naik, saya kenal beberapa anak Yahudi yang ingin pergi dan mereka tidak dibenarkan pergi kerana mereka memilih. Dia presiden debat kesatuan itu. Tepat sekali. Ia seperti apa yang sedang berlaku? Apa yang sedang berlaku?
pencerobohan Kejatuhan sedang berlaku. berat. Baiklah, wira saya minggu ini. Saya rasa dia pernah jadi wira kita sebelum ini, tapi saya rasa dia layak menerimanya. Salah satu suara yang masih waras dalam Parti Demokrat ialah seorang lelaki bernama John Fetterman, yang tetap tenang sejak permulaan perang, sejak dia menyaksikan pembunuhan beramai-ramai yang mengerikan pada 7 Oktober. Di mana sahaja dia berada, dia sentiasa menyokong Israel dan dia sering mengatakannya. Jadi, seminggu lalu, ada satu video tular yang sangat lucu. Adakah anda melihatnya? Salah satu media drop site ini yang merupakan salah satu entiti Qatar dan entiti komunis. Mereka mengekori dia kemana-mana, tahu? Bertanya kepadanya tentang Israel. Dan dia berkata, saya suka apabila Israel membunuh pengganas Hamas. Bukankah anda suka apabila pengganas itu dibunuh? Dan anda berada dalam kumpulan media yang teruk yang pada dasarnya menyokong Hamas. Anda memang suka Hamas, bukan? Dia langsung tidak memberi peluang kepada lelaki itu untuk bercakap. Seperti yang saya katakan, dia sangat tenang, tahu dengan jelas pendiriannya. Dan minggu ini, secara ironinya, dia ada temu bual dengan Jon Stewart, yang nama sebenarnya saya rasa ialah John Leibovich atau sesuatu macam itu. Dan Jon Stewart pada dasarnya mempersoalkannya. Kenapa Israel menjadi garisan merah Anda? Kenapa Jon Stewart? Sebab dia ada otak. Dan dia tak pernah diindoktrinasikan seperti awak. Dan dia terus memberitahu dia, menjadi Yahudi dan Israel adalah dua perkara yang berbeza. Dan John Fetterman, sekali lagi, tenang tanpa goyah. Ironinya, kesedihan bagi orang seperti kita untuk melihat dan berkata, Jon Stewart ialah orang Yahudi itu. Dan orang bukan Yahudi yang menentang indoktrinasi kebencian terhadap Yahudi yang kini menyamar sebagai anti-Zionisme dan anti-Israel. Tidak, menjadi Yahudi dan menjadi rakyat Israel serta menyokong Israel adalah dua perkara yang berbeza. Tidak kawan, 92% orang Yahudi adalah Zionis kerana kami tidak mahu membunuh diri. Kerana kami tahu bahawa ini adalah tanah air nenek moyang kami. Dan kami berhak untuk menentukan nasib sendiri seperti setiap negara lain di dunia. Seperti 55 negara Muslim. Apa masalah dengan awak, Jon Stewart anjing suruhan parti buruh? John Fetterman, awak seorang wira. Awak berada di tempat yang sepatutnya Parti Demokrat berada. Kewarasan. Kewarasan yang dahulunya menjadi sebahagian daripada Parti Demokrat kini telah hilang. Dan awak adalah orang terakhir yang memegang bendera itu. Dan sebab awak kata Israel adalah garisan merah saya, ialah kerana Israel memang garisan merah itu. Antara kewarasan yang awak pegang dan kegilaan, di mana semua orang dalam parti awak dan yang anti-Israel adalah kegilaan, doktrinasi dan empati yang membinasakan diri sendiri. Jadi, semoga Tuhan memberkati awak, John Fetterman. Kami semua sayang awak di sini. Awak adalah wira kami minggu ini. Ya, setiap kali saya setuju dengan awak. Ia membuatkan saya bangga. Sama seperti, tapi awak tahu apa yang paling teruk? Iaitu awak ada orang seperti John Fetterman. Seorang lagi yang saya jumpa tahun lepas ialah Scott Jennings. Dia sedang berdebat dengan David Axelrod yang dahulunya merupakan seorang ahli strategi Obama yang juga seorang Yahudi. Dan mereka sedang berdebat tentang IPAC. Dan dia berkata, tapi awak mereka sedang bercakap tentang Abdul Shah Ahmad. Dia bercakap tentang dia dan dia kata dia tak mau pun jual senjata pertahanan kepada Israel. Dan David Axelrod, si Yahudi itu berkata, memang betul juga. Lebih penting lagi, Chuck Schumer, Bernie Sanders, awak menyokong seorang calon Islamis yang membenci Yahudi yang makan roti pada Paskah. Itulah siapa awak. Asimilasi. Tetapi dengan harga Awak apa? tahu, Kerana dia sepanjang itulah bunuh diri, persoalannya. tapi ada pautan lain yang serupa. Asimilasi. Empati yang membinasakan diri sudah pasti, seperti yang selalu dikatakan Gatsap. Tapi juga, satu lagi perkara yang benar-benar menakutkan saya, ialah kemudian timbul persoalan, awak tahu mereka akan datang untuk. Mereka tetap akan memburu awak, dan ia terlalu berat untuk ramai orang. Bila saya kata, patutkah saya buat aliyah? Atau tidak? Dan awak buatlah apa yang awak mahu. Tapi pada akhirnya, datang ke Israel, malah membuat aliyah, tidak sepatutnya menjadi pelan sandaran awak. Baiklah, ia untuk ramai saya. Tapi awak tahu tak, ia sama ada ya atau tidak. Ya, maksudnya ialah awak tahu saya asyik cakap benda ni dan saya tak nak melebih-lebihkan sebab Amerika masih negara kebebasan dan syukur kepada Tuhan kerana orang yang betul. Ya, orang Yahudi diberi masa sehingga 1939 untuk meninggalkan Jerman dan mereka tidak mahu pergi. Apa maksudnya itu? Ia menunjukkan mungkin awak tak faham ancaman walaupun ia sudah di depan mata. Dan bagi saya, orang Yahudi ini adalah contoh terbaik bagi mereka yang tidak nampak bagaimana mereka akan dimakan tetapi tetap akan dimakan walaupun yang terakhir. Seperti yang dikatakan oleh Winston Churchill yang hebat. Si pengalah ialah orang yang memberi dan memberi makan buaya dengan harapan mereka akan dimakan paling akhir. Itulah yang telah awak jadi. Kamu orang Yahudi dalam Parti Demokratik. Dan syukur kepada Tuhan, kita ada beberapa orang bukan Yahudi yang waras. Seperti John Fetterman yang bersuara tentang apa yang sedang berlaku dan menetapkan batas yang jelas. Rancangan ini seperti terapi untuk kami semua. Dan saya harap ia juga terapi untuk anda semua. Kami berdoa untuk keamanan.
Kami berdoa agar askar-askar kita yang cedera cepat sembuh. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang telah kehilangan anak-anak mereka. Dan kami berdoa untuk sebuah rantau yang lebih baik. Kami akan bersama Anda minggu hadapan. Terima kasih kerana menonton.